diversified culture and culinary experience, filled with endless adventures waiting to be discovered, surprises lurking in every corner, an opportunity to create a memorable experience. There's never an ending to the list of things you can do here, constantly discovering new things as you go. For life is too short to miss out on the simple things. As they say, it's all about enjoying the finer things in life. But of course, life is what you make of it. Rather than complicating it, we choose to make it easier for you, no matter where you are, whether you're playing or working. There's always a way to simplify everything you do. Why take the long road when convenience is at the palm of your hand? No more worries on the hassle of queuing for cash. Keep your wallet and take out your phone. Moving towards a future of a cashless lifestyle, where all you need is available in one app, easing life as you go on. Share it with your friends. Anyone can use it. Because with Sarawak Pay, your payment is just one click away. Scan the code and you're good to go. As the world is going digital, everything is moving at a faster pace, catering to your needs, providing convenience, making life easier. Sarawak Pay, towards cashless lifestyle. Nama kami Mujab. Kami tu peminat nomor 1 Ricky Anderson dalam planet tu. Sehari tu kami mau nangganya belagu dekat Panpe. Kami akan bagi depo nganya. Gantinya suka. Kasih mula album sama-sama. Ricky Anderson, I'm coming. Pulau Sumatera, gunung selindung di kota. Tak gini Jap. Pasar. Kamu dah pampe. Ricky Anderson lagu malam tu. Kedua ke pasar Jap, bayar lebih baik. Nah, tu duit. Lebih baik mulai. Nomor Jap. Upah. Ane ibu upah Jap. Aku ngecup pun kita nadai mak skala upah. Kalau aku minta upah kita. Allah. Tarik. Maya biar ke rumah peting. Ada ngawak. Udah Maya berbatu peting. Pergi pampe. Temu Ricky. Mereka dulu jadi penyanyi. Pergi sini kau Jap. Hai, Bil lagi. Tuh bayar bil bebe. Tidak apa. Mesti jumpa Ricky. Mesti aku tarik. Apa lagi? Tapi kau Jap. Aku anu pasar. Tinggal rame. Ricky Anderson beragu. Betul rumah peting. Bil manjang. Bil yo. Bil akau. Bil siapa? Bil Ricky Anderson. Ricky Anderson aku gak benar Ricky Anderson. Aku kan abang bil aku gak bayar bil aku gak benar Ricky Anderson lagi. Mengapa aku? Apa nak dibingong kau tu? Sarawak Pay kan ada. Hah? Sarawak Pay? Sarawak Pay. Dengan Sarawak Pay tu banyak benda dapat diperoleh kita. Kita dapat bayar bil api, Bil air. Cukai pintu pun boleh juga.
Okey, tanah. Kita juga boleh top up dengan ngeluar duit di sini-sini ejen BSN yang terpilih. Siboh ke ATM lagi. Scan jak barcode dengan bil kita ya. Kita juga dapat ngecek bil, mindah duit, ngisi debit dengan kredit dan banyak lagi. Last, tercapai juga lah saat kami menangani Kenderson. Sempat kami pergi demo kami kan yo. Suka juga ngedemo kami. Kami dua pun berkawan kapat. Tambah manis. Si lama lagi album duit kami dua mau keluar dipasangkan. Thank you sekawape. Kita boleh menikmati rebat dengan segera. Scan dan bayar lekat ya goncang untuk ganjaran. Ingat, download lekat ya register. Dapat RM5 percuma. Apa ditunggu lagi? Download Kineto di Google Play Store ataupun App Store. Assalamualaikum dan salam syurgaku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 17 Februari 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas telah melakukan walkabout bagi melawat 2 buah sekolah rendah dan meninjau perkembangan beberapa projek kerajaan Sarawak yang sedang dilaksanakan di sekitar daerah Sepauh pada Selasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban itu memulakan walkabout dengan meninjau bangunan baru Pejabat Daerah Kecil Sepauh yang telah siap dibina pada penghujung tahun 2020. Ia diteruskan dengan lawatan ke Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chonghua Sepauh untuk menyerahkan cek peruntukan sebanyak RM2 juta bagi pembinaan baru bangunan sekolah tersebut dan Sekolah Kebangsaan SK Sepauh untuk meninjau perancangan menaik taraf prasarana sekolah berkenaan. Menteri Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak itu kemudiannya meneruskan lawatan seperti tertera. Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Kewangan kedua mengakhiri sesi walkabout itu dengan melawat Pusat Khidmat DUN Bukit Saban untuk membincangkan perancangan berkaitan pembangunan infrastruktur di Pekan Sepauh. Di Dalat, sebanyak 14 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Dalat menerima peruntukan khas Perdana Menteri berjumlah RM200,000. Peruntukan tersebut diserahkan Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak merangkap Adun Dalat Datuk Seri Fatimah Abdullah pada Selasa. Ketika ditemui, Datuk Seri Fatimah memberitahu peruntukan tersebut disalurkan kepada pihaknya melalui Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sarawak ICU untuk melaksanakan program dan aktiviti tahunan JKKK. Beliau juga mengingatkan JKKK untuk menggunakan peruntukan tersebut dengan lebih bertanggungjawab. Selanjutnya, peningkatan kes positif COVID-19 di Kampung Sungai Maung Kuching dan Taman Univista, Kota Samarahan telah menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan tersebut dilaksanakan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Selasa berkata, pelaksanaan PKPD di dua kawasan tersebut berkuat kuasa hari ini 17 Februari sehingga 2 Mac 2021. Justru itu, JPBN Sarawak akan membuat penilaian risiko di dua kawasan tersebut yang telah mengakibatkan wujudnya kluster Univista Samarahan dan kluster Kampung Sungai Maung Kuching. Beralih ke Marudi. Kempen Amalkan Norma Baharu bertujuan membawa kesedaran kepada komuniti dan masyarakat awam tentang kepentingan mengamalkan gaya kehidupan baharu di dalam masyarakat. Pengerusi Majlis Daerah Marudi MDM, Kaunselor Edward Mendai berkata ianya juga mendidik orang awam terutamanya yang berkunjung ke Pekan Marudi supaya peka dan tidak lalai dalam membanteras pandemik COVID-19. Sebanyak 5 kedai telah dipilih untuk acara simbolik penyerahan poster iaitu Pasar Tamu Marudi, Kedai Hawklock, Kedai Delima Cafe, Kedai Bunga Raya dan Kedai Best Trading. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas melancarkan kempen Amalkan Norma Baharu Daerah Marudi pada Selasa. Antara pengisian program tersebut ialah mengedarkan poster cara pelupusan pelitup muka dengan betul, poster SOP kedai makan, poster elakkan 3S dan 3W dan fakta coronavirus.
Ujar Edward lagi, kempen seperti ini akan diteruskan untuk mengingatkan orang awam bahawa virus COVID-19 masih ada di kalangan masyarakat dan bertanggungjawab untuk memastikan rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan. Berikut pula, Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengadakan pemantauan pematuhan garis panduan prosedur operasi standar SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Eco Mall Samariang dan Imar Tabuan Jaya pada Isnin. Kedua-dua pasaraya itu merupakan di bawah kawasan pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching. Pemeriksaan telah diketuai Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa bersama 3 pegawai kanan IPD serta beberapa anggota bagi melihat sendiri kesiapsagaan prosedur operasi standard SOP di setiap premis tersebut. Ini termasuklah penyediaan buku kehadiran dan kod QR untuk diimbas, pemeriksaan suhu badan dan penyediaan pembersih tangan. Hasil pemantauan didapati peniaga-peniaga mematuhi setiap arahan yang ditetapkan dan PDRM berpuas hati dengan semua kerjasama yang diberikan dan berharap pematuhan ini berterusan dalam membantu mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Laporan seterusnya, keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkenaan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga 1 Mac 2021 adalah bertujuan membantras penularan wabak COVID-19 di Sarawak. Begitupun pelaksanaannya telah memberi kesan ke atas sektor ekonomi terutamanya peniaga dan penjaja yang terjejas pendapatannya. Dalam temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS ke atas beberapa orang peniaga di Medan Niaga Satok, kebanyakan perniagaan dan pendapatan mereka terjejas akibat pandemik COVID-19 dengan kehadiran pengunjung yang berkurangan. Kalau sini sekarang ada kurang sikit lah. Memang tidak macam dolok lah. Kalau dolok yang biasa itu okey lah. Kena itu memang turun lah. Sebab orang pun takut mah. Tapi banyak orang customer sudah pandai dah sekarang. Jarang pun tidak hari-hari keluar, macam seminggu beli sekali. Jadi orang mana kurang loh. Tutup lah, ada naik sikit lah, slow sikit lah. Pak masa tu mungkin orang sudah datang ke kurang lah, ada mungkin ada pecahan tempat lain juga orang mau beli. Nasib tempur kat situ juga. Lagipun ikan pancung dengan nangga ikan tumbuk masin ke apa indah pun slow juga. Harap pos laju apa indah tak barang tu. Daya kami jual tu masa kepi tu nang kurang, semua kami situ kurang bah. Nang si pendapatan kurang. Pendapat kami kurang, semua kami bukan hanya seorang aja. Ya banyak tutup nangga dah, semua tutup bah. Kenanya pendapatan kurang, laginya malah lagi ya ikat macam ya si dapat masuk susah. Iyalah orang sini kena tu banyak tutup, banyak juga kurang. Banyak pendapatan kurang. Ya ada yang turun, ada yang si turun sih. Karenanya si pendapat kurang bah. Barang sayur kena tu mahal lagi. Mahal sayur. Ujar mereka lagi, walaupun mengalami kerugian, mereka tetap akur dan mematuhi setiap arahan pihak berkuasa terutamanya JPBN Sarawak dalam usaha mencegah penularan wabak COVID-19. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faiz dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS. Salam sejahtera dan salam suatku sayang. Buletin UKAS edisi malam 17 Februari 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Berita dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Jati Miriat Miri yang diketuai Presidennya Datuk Abdillah Abdul Rahim berserta ahli jawatan kuasa persatuan di pejabatnya di Wisma Papak Malaysia Petra Jaya pada Rabu. Ketika ditemui, Datuk Abdillah memberitahu kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan 3 buah buku yang telah dihasilkan persatuan itu yang bertajuk Bub Ideh Itai yang merupakan daftar kata bahasa Miriat, buku seni ukuran kubo dan buku adat istiadat perkahwinan Miriat. Buku daftar kata bahasa Miriat. Dekat sikit ada sedikit book lagi yang kami kerjasama dengan Sedap Pustaka dengan Sedap Unimas.
mula hal kubur orang mirip. Dari seginya pun ukiran nisan. Sikit lagi tentang pakaian orang kahwin. So tadi beri, jadi beri 3 book lah sebagai lanjutan atas usaha dapat dana lagi. Dalam kunjungan tersebut turut diserahkan cenderamata hasil daripada Koperasi Persatuan Miriak sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada Ketua Menteri. Laporan seterusnya, sebanyak 98 buah rumah panjang masih menjalani perintah sekatan pergerakan lockdown sejak pandemik COVID-19 dikesan berlaku dalam komuniti itu. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah berkata, sebelum ini arahan itu telah dikuatkuasakan ke atas 214 buah rumah panjang dan telah ditamatkan di 116 buah rumah panjang. Ujarnya, saringan COVID-19 turut dilakukan kepada setiap penduduk, malah proses tersebut lebih mudah jika dibandingkan di penempatan yang lebih besar seperti di kawasan bandar. Nyalai harinya tadi, tiap-tiap rumah panjang 214 buahnya kena lockdown, awak ke boleh cek semua tidak ke bawah rumah panjangnya tadi. Jadi dia tu 116 buah rumah panjang sudah kira ke di-release, nak lagi di lockdown, laban sudah going through the second test, nada lagi positif, 98 lagi lockdown. Beliau berkata demikian semasa aplikasi Zoom bersama pengerusi Majlis Pembandaran Sibu MPS, Clarence Ting, pengerusi Majlis Luar Bandar Sibu MDLBS, Sempurai Petrus Ngelai, Senator Robert Lau dan pengerusi Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU Cawangan Sibu Chambai Lindong serta Kaunselor MDLBS Agustin Marikan pada Rabu. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak terus mengingatkan penduduk rumah panjang untuk bersabar ketika menjalani perintah sekatan pergerakan. Nyalai ajar keluarga kita rumah panjang, minta kita sabar, minta kita lihat nak ke 14 harinya, laban siapa sudah positif, baik ke hospital. Kalau ketiga rumah panjangnya, sekali kesedak negatif, atau ke pin test. Jadi kalau ke udah negatif, ke terubah ya, tahu nanti tes kedua. Namun dah tes keduanya negatif, artinya kerainuan. Ada sakit, ada jadi tinuan kenyang, ada kerau. Jadi lalau kung kita rumah panjang, minta kita tadi lihat katilah dalam kadang mayo kita ke kena lockdownnya tadi. Beralih ke laporan mengenai isu penyalahgunaan dadah dan substan, Sarawak merekodkan sebanyak 712 kes yang melibatkan 780 tangkapan berkaitan penguatkuasaan aktiviti penyalahgunaan dadah dan substan bagi tempoh Januari 2021. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia adalah hasil daripada 984 operasi yang telah dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sarawak dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sarawak. Ujarnya operasi tersebut mampu menyekat sebanyak 207,433 kali penggunaan dadah dan substan serta menyelamat 51,786 individu di Sarawak. Sebagai rumusan impak rampasan hasil 984 operasi penguatkuasaan sepanjang bulan Januari 2021 di Sarawak, ia mampu menyekat sebanyak 207,433 kali penggunaan dadah dan substans terlarang, dan dengan itu dapat menyelamat 51,786 individu bagi tempoh sebulan di Sarawak. That's how we look at it. Apabila dadah itu dirampas, maknanya putus bekalan bagi pengedar dan juga penagih for that particular month. Beliau berkata demikian dalam sidang media laporan bulanan One Stop Committee menangani isu dadah dan substan di Kuching pada Rabu. Dalam majlis sama, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK PDRM Sarawak, ACP Jasmiro Jamaluddin memberitahu Sarawak telah melakukan operasi dan tangkapan tertinggi hasil usaha bersama agensi lain untuk menangani isu dadah dan substan ini. Berkaitan Sarawak adalah satu negeri yang pada mulanya bila saya dah bekerjasama dengan jabatan-jabatan lain,
kita adalah satu negeri yang tangkapan yang tertinggi untuk dalam ranking yang ke-4 dan ke-5 lah. Daripada dulu kita dalam angka yang ke-11, 12 kan kita ranking tertinggi lah untuk maklumat. So ini adalah satu usaha kita bersama-sama with the silo lah, together to combat this drugs. Sementara itu, bercakap mengenai penurunan wabak COVID-19 di 2 buah pusat jagaan warga emas di daerah Sibu, Datuk Seri Fatimah memberitahu pengesanan yang dilakukan ke atas kaki tangan yang didapati positif itu berpunca dari luar institusi itu. Katanya lagi, pusat jagaan tersebut telah ditutup serta-merta buat sementara waktu untuk proses sanitasi dan nyahkuman oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Justru beliau mengingatkan semua pihak di pusat jagaan termasuk penghuninya untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan ketat kerana warga emas merupakan golongan yang berisiko mendapat jangkitan dan kematian COVID-19. Ini yang kita ingin ingatkan kepada pusat jagaan warga emas yang lain bahawa pematuhan kepada SOP mesti dilakukan dengan ketat sekali. Warga emas tidak dibenarkan keluar daripada tempat mereka sekarang ini dijaga buat sementara waktu, tidak dibenarkan. Dan begitu juga untuk petugas-petugas perlu mengisi borang health declaration dan juga perlu ambil perhatian bahawa mereka juga perlu berhati-hati semasa mereka di luar tempat bertugas dalam komuniti, sebab mereka nanti akan ada kontak dengan warga emas kita ini. Berikut pula mengenai perkembangan harian COVID-19. Sarawak hari ini merekodkan 3 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 di Kuching, Bintulu dan Sibu menjadikan jumlah keseluruhannya meningkat kepada 65 kes. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya pada Rabu, ketiga-tiga kes tersebut melibatkan lelaki warga tempatan Sarawak yang telah dimasukkan ke hospital kerana mengalami masalah kesukaran bernafas. Jelas kenyataan itu, kes kematian ke-63 berasal dari daerah Semunjan dan telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak akibat pengeluaran dari kluster Indah Riang yang mempunyai komorbid penyakit darah tinggi, penyakit jantung dan dislipidemia. Manakala kes kematian ke-64 pula adalah lelaki berumur 74 tahun dari daerah Dalat yang telah dimasukkan ke Hospital Bintulu dan mempunyai komorbid penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis dan kegagalan fungsi buah pinggang. Seterusnya, kes kematian ke-65 pula juga melibatkan lelaki berumur 73 tahun yang ditemui tidak sedarkan diri di sebuah pusat jagaan dan dibawa ke Hospital Sibu dan disahkan meninggal dunia pada 14 Februari 2021 semasa masih berada di pusat jagaan warga emas tersebut. Kes mempunyai komorbid penyakit darah tinggi dan mendapat penularan daripada kluster Geronggang. Dalam pernyataan itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan sebanyak 200 kes positif baharu telah dikesan hari ini melibatkan daerah Sibu, Kapit, Kuching, Bintulu, Dalat, Miri, Lundu, Samarahan, Beluru dan Belaga menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 7,225 kes. Pada hari ini juga daerah Kuching telah bertukar status daripada jingga kepada merah setelah merekodkan sejumlah 43 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Tambah kenyataan itu, satu lagi kluster baharu telah diisytiharkan iaitu kluster Jan Yong. Kluster tersebut adalah satu kluster komuniti yang telah dikesan di daerah Kapit melibatkan sebuah rumah panjang di kawasan Sungai Yong di daerah Kapit. Laporan berita selanjutnya, Pusat Transformasi Bandar UTC Kuching akan ditutup pada Khamis 18 Februari 2021. Bahagian servis Sarawak dari Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri, Jabatan Ketua Menteri dalam kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook pada Rabu berkata, penutupan sehari itu bagi membolehkan kerja sanitasi awam diadakan. Semua perkhidmatan yang terdapat di UTC Sarawak Kuching tidak akan beroperasi pada tarikh tersebut dan akan beroperasi semula seperti biasa pada 19 Februari 2021 Jumaat. Sementara itu, penutupan operasi semua perkhidmatan awam termasuk Pusat Perkhidmatan Servis Sarawak di UTC Sibu dilanjutkan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga 1 Mac 2021. Terdahulu, UTC Sibu telah ditutup operasinya selepas bahagian Sibu dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 30 Januari 2021 susulan peningkatan mendadak penularan wabak COVID-19.
Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.